Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 5 November 2020 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara Pengarah Jabatan Hutan Sarawak Datuk Hamdin Mohamad dengan pemegang lesen untuk perladangan hutan LPF semasa majlis seminar perladangan hutan perindustrian di Miri pada Rabu. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan serta tetamu kehormat lain. Terdahulu semasa berucap, Pengarah Jabatan Hutan Sarawak, Datuk Hamdan Mohamad berkata, seminar yang bertemakan Advancing Sustainable Forestry Through Aggressive Industrial Forest Plantation itu telah mendapat sambutan menggalakkan daripada peserta tempatan, Sabah, Semenanjung Malaysia dan luar negara yang turut sama menggunakan platform atas talian Zoom. Jelasnya, sebanyak 19 kertas kerja akan disampaikan dalam seminar 2 hari itu dengan penyertaan fizikal kira-kira 200 peserta dari pelbagai agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemegang lesen LPF. A total of 19 papers will be presented during this 2-day seminar with the physical participations of 200 participants from the various government agencies, higher learning institution and LPF license holder. Besides, this seminar is also attended by participants from Sabah, Peninsula, Malaysia, China and other through Zoom platform. I'm delighted to share with all of you some of the snippets of this 2-day seminar with 4 plenary sessions, namely number 1, current development in the international forest plantations. Number 2, current development of research and development in Sarawak plantations. Number 3 is community, technology and certifications. And the last one is number 4, other potential industrial tree species. Berita seterusnya. Abu mayat mendiang Irene Chung, 24 tahun, yang merupakan pelajar berasal dari Sarawak yang meninggal dunia di Taiwan baru-baru ini telah dibawa pulang oleh keluarganya yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada Rabu. Kerajaan Sarawak yang diwakili oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, ketika ditemui merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang di atas memergian anak mereka. Sarawak government, we extend our deepest condolence to lost Sarawakian Irene Chung, which is very tragically such a young life lost in Taiwan while study, and this is indeed very unfortunate. And our deepest condolence to the families. It's never easy, something that is not expected. They expect their children to go and study, but instead, they lost their daughter. We also have conveyed to a special envoy to Taiwan, Datuk Seri Richard, to the Taiwan government. We are very concerned, and we hope that our safety of Sarawakians in Taiwan can be ensured. So again, on behalf of the Sarawak government, our deepest condolence to Chung's family and for the loss of their daughter, which is very tragic. Irene yang merupakan pelajar Universiti Evergreen Taiwan telah ditemui mati dibunuh di daerah alien di Kaohsiung selepas dilaporkan hilang pada 29 Oktober lepas. Dalam pada itu, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Perdana Menteri Su Tseng-chang telah memohon maaf kepada keluarga mangsa serta rakyat Malaysia atas kejadian tersebut. Berikut pula, orang ramai khususnya di Mukah diingatkan agar tidak bersikap sambil lewa dan sentiasa mematuhi garis panduan prosedur operasi standard SOP untuk mengelak menjadi mangsa wabak COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian, Yusip Nosh Balo, turut menegaskan semua pihak harus memainkan peranan sebagai petugas barisan hadapan untuk bersama membendung penularan wabak berkenaan. Kini bukanlah masanya untuk kita bersikap sambil lewa lah, untuk mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan ingatlah bahawa virus ini yang kita tidak nampak ini tidak memilih mangsa, kaya, miskin, agama,
kanak-kanak, orang tua ataupun orang pertengahan, dia tidak milih mangsa. Dan sepatutnya kita juga berterima kasih kepada individu-individu barisan hadapan kita yang terdiri daripada barisan kesihatan, barisan keselamatan kita dan anggota-anggota lain yang merupakan tulang belakang kepada menangani wabak COVID-19 ini. Beliau berucap demikian semasa perasmian Community Action Program CAP pada Rabu. Katanya, CAP yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan merupakan platform pemudah cara di antara komuniti setempat dan kerajaan melalui agensi-agensi yang berkaitan dengan aktiviti turun padang bagi memberikan penjelasan dan bertukar pandangan mengenai sesuatu isu dan dasar-dasar kerajaan. Berikutnya, Projek Kecil Luar Bandar dan Projek Penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak MRP PPRMS terbukti berjaya dalam meringankan beban golongan memerlukan khususnya di kawasan luar bandar. Menurut Adun Darul Safi'i Ahmad, inisiatif berkenaan membolehkan penduduk terutama yang kurang berkemampuan memiliki kediaman yang lebih selesa selepas dibaik pulih di bawah program tersebut. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke rumah yang telah siap dibaik pulih di bawah program MRP PPRMS Dun Darul Fasa 3 di 5 buah kampung pada Selasa. Ujarnya Fasa 3 projek tersebut telah membantu seramai 87 peserta di Darul termasuklah kawasan rumah panjang di kawasan sungai. Secara keseluruhan, sejumlah 283 peserta terlibat dalam Fasa 1 hingga 3 projek tersebut. Sekian edisi petang bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Ikuti berita dalam versi Bahasa Iban menyusul selepas ini dan berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.